Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 2 Julai 2021 bersama saya Salasia Safian dan ini antara paparan utama malam ini. Tabung Bencana Negeri Sarawak terima sumbangan bernilai RM1 juta daripada BDA. Sindiket curi motosikal dikenali sebagai geng Jack tumpas dengan 7 anggota termasuk ketuanya diberkas. Polis menahan 2 lelaki tempatan dan merampas dadah jenis metafetamin kira-kira 4.6 kg bernilai lebih RM160,000. Seorang wanita warga Emas yang hilang sejak Khamis ditemui selamat. Gejala bunuh diri boleh dicegah, peranan diri sendiri penting. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menerima sumbangan bernilai RM1 juta daripada Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk tabung bencana negeri Sarawak dalam satu upacara ringkas. Pengurus Besar BDA Muhammad Yaakob Kari berkata, sumbangan ini bertujuan untuk bersama membantu Kerajaan Sarawak dalam menangani pengurusan COVID-19 di Sarawak. Di mana kerajaan negeri ataupun SDMC sedikit sebanyak memerlukan bantuan untuk perolehan vaksin dan sebagainya. Kita amat terkenanglah walaupun di Bintulu tugas-tugas dan dalam memastikan peperangan kita dalam pandemik ini berjaya. Secara sedikit kita menyumbang sejumlah RM1 juta. Majlis ringkas penyerahan telah diadakan di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Kata Yaakob lagi pihaknya juga telah menerima nasihat daripada Ketua Menteri berhubung beberapa perkara mengenai pembangunan dan perumahan yang ada di Bintulu. Sindiket kecurian motosikal yang aktif sejak November 2020 yang didalangi seorang tahanan poka berjaya ditumpaskan pasukan polis Kuching. Geng Jack yang dianggotai 7 individu termasuk seorang ketua tumpas di tangan pihak polis selepas kesemua mereka berjaya ditahan dalam beberapa siri serbuan di 5 lokasi berasingan di sekitar Bandar Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Asmon Bajah mendedahkan pihak polis berjaya merampas semula 3 buah motosikal serta pelbagai komponen yang tidak sempat dijual kepada pembeli. Suspek-suspek warga tempatan yang berusia antara 22 hingga 35 tahun ini menggunakan modus operandi mencari motosikal yang tidak berkunci dan menggunakan Allen key serta pemutar skru untuk menghidupkan motosikal tersebut. Daripada serbuan dan tangkapan, kita berjaya merampas 3 biji motosikal yang masih sempurna, elok, cukup dengan komponen-komponen sekali. Belum sempat untuk dijual, dalam proses untuk dileraikan dan dijual. Kumpulan yang diketuai lelaki berusia 29 tahun itu juga melakukan jenayah pecah rumah di sekitar Kuching dengan menyasarkan kediaman yang tidak memasang lampu pada waktu malam sekiranya tiada hasil mencuri motosikal. Turut difahamkan dalam kumpulan ini merupakan orang pengawasan polis OPP di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA yang belum lagi selesai tempoh tahanannya. Ini adalah ketua kumpulan Jack, ketua kumpulan Jack. Ada rekod 22 rekod jenayah lampau. Masih di bawah tahanan POKA. Belum habis. Daripada pemantauan kita terhadap mereka-mereka yang ditahan POKA, kita mendapati Jack ini terlibat dengan kegiatan ini. Dia yang mengatur gerakan kumpulan dia ini.
geng Jack ini menyasarkan motosikal yang mempunyai permintaan tinggi di pasaran. Mereka akan menjual dengan harga yang sangat mampu milik kepada pembeli sedia ada. 2 orang daripada ahli kumpulan berkenaan berperanan untuk mencari pembeli daripada pelbagai medium, termasuk media sosial selain laman web mereka sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A dan Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 juga akan diambil dalam siasatan ini untuk kesemua suspek. Jadi tuan-tuan, dengan tertumpasnya sindiket curi motosikal geng Jack ini, pihak polis percaya dapat menyelesaikan sebanyak 23 kes kecurian motosikal di daerah Kuching sepanjang penghujung tahun 2020 sehingga pada hari 29 hari bulan. Dengan anggaran nilai, tuan-tuan, anggaran nilai, kita tak ambil nilai yang sebenar, anggaran nilai second hand motosikal, termasuk barang-barang yang dilaporkan hilang. 23 kes itu 108,000. Dalam perkembangan lain, KPD Kuching berkesempatan meninjau operasi kilang-kilang di salah satu kawasan perindustrian di Kuching sempena Ops Patuh. Sebuah kilang pemprosesan makanan laut didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan tidak menyediakan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer untuk para pekerjanya di pintu masuk kilang. Kompaun telah dikeluarkan terhadap pengurus kilang terbabit. Nur Suhaida, TVS Kuching. Polis menahan 2 lelaki tempatan dan merampas dadah jenis metafetamin kira-kira 4.6 kilogram bernilai RM167,112 dalam satu serbuan di Shang Garden. Menurut Ketua Polis Daerah Miri ACP Hakemal Hawari, suspek masing-masing berusia 30 dan 36 tahun ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Miri dan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak sekitar jam 4 petang. Hasil siasat dan pemeriksaan lanjut yang telah dijalankan ke atas rumah tersebut, pasukan polis turut menjumpai dan merampas barang kes seperti berikut. 1. 5 bungkusan plastik bertulis Guan Ying Wang, masing-masing berisi ketulan-ketulan kristal yang disyaki dadah jenis metafetamin. Anggaran berat kasar 4,642 gram dengan anggaran nilai keseluruhan barang kes bernilai RM167,112. Ujian awal saringan air kencing juga mendapati kedua-dua suspek positif metafetamin dan direman sehingga 6 Julai untuk siasatan lanjut. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 15-1-A dan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya -ADB 1952. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Sebuah kereta jenis Pro 2 Beza yang bernilai RM30,000 turut disita pihak polis. Seharian dalam tangki tandas. Itulah nasib seorang wanita warga emas yang hilang sejak Khamis di Sempadi. Mangsa ditemui oleh penduduk kampung dalam keadaan lemah sekitar jam 2.20 petang Jumaat. Baik, kita akan mendapatkan laporan semasa berkenaan perkara ini bersama pegawai bomba kanan 1 Lundu Jari Muhammad yang sudah pun berada di atas talian sekarang. Seperti sedia maklum, Tuan mengetuai operasi menyelamat yang disangka hilang pada mulanya. Jadi bagaimana boleh bertemu dengan mangsa? Sebenarnya daripada pencarian bermula daripada kemarin. Kemarin apabila sudah mencari, tapi semua tempat itu sudah dicari juga. Tapi siapa jumpa? Jadi hari itu kami orang mula kaedah satu barisan daripada depan dia terus ke belakang lah. Kami diberi. Ya Tuan, kami masih mendengar di sini. Teruskan Tuan. Berlaku tengah hari kami orang mula. Kedua, kaedah kedua
zon A, bermula daripada zon A. Kami kumpul orang padat lagi, makin untuk bersama-sama orang kampung, polis cari dia. Jadi, baru kami tengok bulan cari, udah kalimat, udah saya lepas beri kalimat, tiba-tiba aja dua orang kampung ada di situ, katanya ada di tangki safety tank lama, makam dewan. Jadi ada sia lah dia dapat dia ada sia dalam keadaan lemah lah. Di dalam. Okey, itu sedikit penjelasan dari Tuan Jari. Talian pun terputus. Mungkin sebab dia masih di atas feri selepas habis operasi. Terima kasih Tuan, dan untuk makluman, operasi mencari dan menyelamat SAR ditamatkan pada jam 3.30 petang dan mangsa berusia 62 tahun tersebut sebelum ini dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke rumah dan kali terakhir dilihat berjalan di belakang rumah mereka pada Khamis. Baiklah, kita ke laporan seterusnya. 2 daripada 4 banduan yang melarikan diri dari penjara Puncak Borneo berjaya ditangkap pihak penjara. Namun, usaha mencari 2 lagi yang masih terlepas tetap dilakukan. Lantaran itu, operasi menjejaki telah dilakukan oleh pihak penjara sejurus selepas kejadian. IPD Padawan telah mengadakan op tutup di beberapa lokasi bagi menghalang suspek dari melarikan diri ke tempat lain. Di samping itu, operasi menjejak banduan yang lari dari tahanan masih berlangsung dengan semua kekuatan IPD dan pasukan bantuan yang terdiri daripada Tiger Platoon Pasukan Gerakan Am Brigade Sarawak. Difahamkan 4 banduan itu meloloskan diri dari tahanan dan melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran Pusat Latihan Polis Kuching di Jalan Puncak Borneo. Susulan itu tular di media sosial gambar wajah 4 banduan tersebut, bagaimanapun tiada pengesahan daripada polis mengenai kesahihan gambar berkenaan. Pihak penjara telah berjaya kesan dan tangkap semula 2 daripada 4 banduan yang melarikan diri semalam. Operasi masih berterusan untuk menangkap 2 lagi yang masih bebas. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan di talian 082 86 2233. Persidangan Parlimen akan diadakan secepat mungkin sebelum 1 Ogos. Perkara itu diputuskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Parlimen. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, perkara itu akan muktamad pada mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Julai ini. Pada 30 Jun, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun mencadangkan kepada Perdana Menteri agar sidang khas Parlimen diadakan sebelum 1 Ogos. Cadangan itu berikutan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi menzahirkan pandangan bahawa sidang Parlimen perlu dilaksanakan secepat mungkin. Baik, tengah hari tadi kita ada melaporkan mengenai kejadian kebakaran yang meranapkan sebuah rumah 2 tingkat di Kampung Long Adang yang mengambil masa 8 jam perjalanan ke Bandar Limbang. Berdasarkan laporan, tiada kemalangan jiwa dilaporkan di mana keluarga kaum penan yang terlibat berjaya menyelamatkan diri. Untuk makluman Tuan Ana, kita dah terima lewat kejadian tu lah, kebakaran tu. Susulan daripada itu, kita akan gerakkan pasukan penyiasat ke situ. Cuma masalah sekarang ini adalah jarak dan juga akses ke tempat kejadian lah. Jadi pihak pegawai pasukan penyiasat bersama dengan Jabatan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, akan bergerak ke tempat kejadian pada besok hari, insyaAllah. Jika keadaan cuaca mengizinkan, mereka akan bergerak di situ besok. Baik Tuan, seperti dimaklumkan, jalan menuju ke lokasi adalah melalui Jalan Balak dan terpaksa melalui 2 sungai. Sekiranya hujan, kenderaan tidak dapat melepasinya dan risiko runtuhan tanah becak di laluan berbukit menyebabkan perjalanan ke lokasi mengambil masa 7 hingga 8 jam. Boleh Tuan ceritakan sedikit kesukaran dan cabaran sepanjang operasi? Okey. Dari segi satu sudut, apabila saya berkata tentang jarak tu tadi, dah tentu
dia bukan melalui jalan yang biasa. Sebab untuk ke tempat kejadian, kita perlu melalui jalan balak dan melalui dua anak sungai. Jadi bergantung pada cuaca juga. Jika cuaca hujan dan itu akan memberi risiko kepada pasukan kita bergerak ke sana. Disebabkan jalan-jalan itu akan melalui lereng-lereng, bukit dan juga sungai. Jadi itu akan memberi kesan kepada perjalanan itu sendiri. Agaknya berapa jumlah mangsa yang terlibat, ya Tuan? Okey, mengikut laporan yang kita terima, 5 ahli, 5 mangsa yang terkesan daripada situlah. So far tiada kemalangan jiwa, cuma dari segi kehilangan harta benda dan rumah yang musnah sahajalah. Jadi sebab itu kita juga berkolaborasi dengan Jabatan Kebajikan Manusia. Sekali kita akan bergerak dengan Jabatan Kebajikan untuk kita sampaikan salurkan bantuan daripada JKM lah ke sana. Baik Tuan, boleh ceritakan perkembangan terkini kejadian kebakaran rumah yang berlaku di Long Adang, Limbang? Untuk makluman, penghuni rumah yang terbakar di Long Andang, kawasan Kampung Penan, 5 penghuni tersebut selamat dan kini mereka menumpang di rumah saudara yang berdekatan di kawasan Kampung Kenaan. Kejadian kebakaran rumah tersebut juga telah menyebabkan 2 daripada mangsa telah kehilangan IC di dalam kebakaran tersebut. Laporan Odlin Katrani bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TVS. Tiada jangkitan kes COVID-19 varian Delta dilaporkan di Sarawak setakat ini. Demikian pendedahan Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Varian Delta merupakan varian paling berbahaya setakat ini. Justru JPBN Sarawak meletakkan prosedur operasi standard SOP yang sangat ketat untuk kemasukan dari wilayah Persekutuan Labuan dan Semenanjung Malaysia. Bagi mengekang penularan varian Delta di Sarawak, JPBN Sarawak turut melarang kemasukan individu yang mempunyai sejarah berada di Labuan dalam tempoh 21 hari ke Sarawak. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pada 22 Jun 2021, sebanyak 85 negara telah melaporkan kes COVID-19 dengan varian Delta. Manakala menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Malaysia telah melaporkan kes jangkitan tempatan COVID-19 varian Delta di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Labuan, Johor, Negeri Sembilan dan Perlis. Sementara itu, vaksin satu suntikan di keluaran Johnson & Johnson menunjukkan perlindungan yang kuat terhadap varian Delta dan mutasi lain, malah turut memberikan perlindungan terhadap jangkitan secara lebih luas. Data menunjukkan ketahanan tindak balas imunisasi bagi penerima vaksinnya bertahan sekurang-kurangnya 8 bulan. Menurut syarikat farmaseutical Johnson & Johnson, vaksin dibangunkannya 80% berkesan dan membantu mencegah kemasukan ke hospital dan kematian. Jelas Ketua Penyelidikan dan Pembangunannya Matai Mamen, data yang diperolehi selama 8 bulan menunjukkan vaksin Johnson & Johnson menghasilkan tindak balas antibodi penetralan yang kuat dan tidak berkurangan. Varian Delta yang pertama kali dikesan di India menyumbang kepada kematian harian tertinggi di negara itu dan mendorong negara seperti United Kingdom menangguhkan pembukaan semula negara kepada Julai. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengisytiharkan 2 lagi rumah panjang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. 2 rumah panjang terbabit adalah Rumah Amban Sungai Rian Kabo di Seratok bermula 3 hingga 17 Julai 2021 dan Rumah Malang Anak Bada Sungai Bayan di Mukah bermula 4 hingga 17 Julai 2021. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan 440 kes baharu COVID-19 dengan 4 kes kematian, di mana 62.95% daripada jumlah kes dikesan di 5 daerah iaitu Serian, Kuching, Song, Sibu dan Mukah. 4 kes kematian yang dilaporkan membabitkan 3 buah daerah dengan Sibu mencatatkan 2 kes kematian, sementara Kuching dan Kapit masing-masing mencatatkan 1 kes kematian.
Pada Jumaat juga terdapat 471 kes baharu COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital yang menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih di negeri ini adalah seramai 55,151. Lagi perkembangan dalam negeri, IMAD Ria Miri sedia untuk dijadikan pusat pemberian vaksin industri PPV-in yang boleh menampung kapasiti 1,000 dos sehari. Kewujudan PPV ini dijangka dapat membantu para pemilik perniagaan memberi vaksinasi lebih cepat kepada pekerja mereka tanpa perlu menunggu PPV sedia ada di Miri. Ahli Parlimen Sibuti Lukan Nisman Awang Sauni berkata, perkara itu turut disokong Persatuan Perniagaan di Miri yang bersedia dan akan membantu pekerja tempatan dan pekerja asing mereka untuk menerima vaksin dengan lebih cepat. Ini adalah sebagai perkhidmatan tambahan kepada pusat PPV yang sedia ada di bahagian Miri lah, terutama sekali di Bandaraya Miri. Kita ada 3 pusat vaksin dan juga pusat vaksin industri ini kita ketahui bahawa akan adalah merupakan tanggungjawab pihak pemohon untuk menampung segala pembayaran, pengoperasian dan juga pentadbiran, tetapi vaksin yang diberi adalah percuma daripada pihak kerajaan iaitu KKM. Ditanya mengenai perkembangan program vaksinasi di Parlimen Sibuti, jelasnya semua senarai nama yang telah dihantar kepada ketua masyarakat dan pegawai daerah sudah pun menerima vaksin masing-masing. Walaupun demikian, kita masih lagi dalam usaha peringkat menggerakkan vaccination mobile kita untuk bedridden lah, orang-orang yang terlantar, dan juga kita telah memulakan vaksinasi pekerja-pekerja ladang tempatan dan juga pekerja-pekerja ladang luar negara ataupun yang pendatang asing lah. Berdasarkan data terkini di PPV yang ada di daerah Subis, kapasiti terkini adalah 2,600 dos sehari. Bagi mencapai imuniti kelompok, sudah pasti cara terbaik adalah melalui kesedaran dan pelaksanaan vaksinasi. Seperti individu lain, golongan yang cacat pendengaran juga diberikan keutamaan untuk menerima vaksin menerusi program vaksinasi komuniti Pekat Sarawak. Walaupun golongan ini terdiri daripada orang kurang upaya OKU, namun mereka sedikit pun tidak takut untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menerusi tinjauan wartawan Lorenzo Isaac, program vaksinasi bagi golongan ini berjalan lancar. Senarai nama yang telah kita sediakan, jaringan yang ada pada kami ialah melalui persatuan. Jadi kita bekerja sama dengan persatuan-persatuan OKU, berbagai persatuan OKU untuk membolehkan mereka ini divaksinasikan. Sehubungan itu, program vaksinasi ini turut melibatkan seramai 10 orang jurubahasa di setiap seksyen bagi membantu proses pendaftaran. Program ini juga bertujuan untuk memastikan komuniti Pekat Sarawak peka terhadap perkembangan semasa terutama pandemik COVID-19 yang dihadapi pada masa kini. We also like to encourage our deaf, come and do the injections, So we want them to protect themselves, like to prevent the COVID-19. So we hope that all the publics also will show our love and concern to our deaf community or other OKU group as well. Sementara itu, perkhidmatan sukarelawan yang terdiri daripada ahli Persatuan Orang-Orang Pekat dan alumni juga mendapat sokongan yang menggalakkan. Program yang bermula 2 hingga 5 Julai ini akan dilaksanakan pada jam 9 pagi hingga 1 petang.
Gejala bunuh diri sebenarnya boleh dicegah dan dibantras, namun ia memerlukan usaha yang gigih daripada semua pihak termasuk diri sendiri untuk mengenali tanda atau gejala awal masalah ini. Akmal Saleh ada butirannya. Saban hari kes bunuh diri di kalangan rakyat Malaysia semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari ada sahaja yang didedahkan di media sosial maupun di arus perdana. Dan pandemik COVID-19 ini juga turut menyaksikan isu ini semakin terbuka untuk dibincangkan. Tahukah anda hasil kajian kesihatan dan mobiliti 2019 menunjukkan lebih daripada setengah juta rakyat Malaysia mempunyai gejala tekanan mental dengan 465 daripadanya cubaan untuk membunuh diri dan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan dari Januari hingga Julai tahun lepas. Ramai yang mempunyai masalah ini enggan merujuk pakar yang bertauliah. Bomoh dan perubatan tradisional menjadi pilihan utama. Hanya apabila keadaan sudah menjadi tidak terkawal, barulah terkejar-kejar membawa pesakit ke hospital. Ada 3 perkara kita nak faham diri kita ni sama kita okey dari segi mental ataupun tidak. Tak payah banyak, 3 perkara saja. Yang pertamanya tu orang tu sendiri kena tahulah, orang yang mengalami itu. Itu yang pertama saya nak sebutkanlah. Ada kita rasa berselesa terhadap diri kita, okey ke terhadap diri kita sendiri. Yang keduanya, kita rasa selesa dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita mempunyai syakwa sangka, rasa cemburu, rasa hasad dengki, rasa macam-macam kita rasalah orang lain ni akan menyebabkan masalah kepada kita dan sebagainya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang mengatakan dia orang tak sihat. Dan yang ketiganya, dia boleh terima tak cabaran-cabaran yang ada yang datang kepada dia. Tetapi dalam keadaan sukar ini, bagaimana pula dengan nasib petugas kesihatan yang menangani isu ini? Adakah mereka turut menderita dalam diam? Kita sebagai petugas kesihatan mental termasuk yang pakar lah. Sepanjang masa yang saya tahulah, risiko untuk mendapatkan tekanan mental di kalangan kita ni adalah kurang lah. Sebab kita telah dilatih untuk menghadapi sesuatu suasana yang apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kita mungkin faham apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan supaya kita boleh menghindarkan. Kalau kita tahu definisi kesihatan mental itu sendiri, saya rasa mungkin kita boleh gunakan sebagai panduan kita untuk menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendedahkan sebanyak 91.2% daripada lebih 100,000 panggilan diterima daripada talian bantuan sokongan psikososial memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Stigma atau tanggapan negatif masyarakat terhadap penyakit ini dilihat masih menebal. Namun berapa ramai pula antara kita yang benar-benar prihatin mengenainya dan mahu menghulur bantuan terhadap mereka yang memerlukan, sedangkan masalah ini mampu diatasi jika disedari atau mendapat rawatan awal.
Sokongan masyarakat amat diperlukan untuk sekurang-kurangnya membuatkan mereka yang memiliki masalah kesihatan mental ini berasa cukup dihargai rakan sekeliling. Seterusnya, mendorong mereka mendapatkan bantuan perubatan. Mungkin dengan pandangan kasar kita tidak tahu yang rakan terdekat kita sedang berhadapan dengan masalah. Tetapi, sepatah pertanyaan seperti apa khabar sebenarnya mampu menyelamatkan mereka daripada terus-terusan dilanda masalah kesihatan mental lebih kronik. Akmal Saleh, TVS, Salasiah. Sekian sahaja utama pada malam ini. Terus patuhi SOP dan jaga diri. Saya Salasiah Safian. Assalamualaikum dan selamat malam.